Apa yang anda bakal saksikan adalah pembongkaran salah laku moral Anwar Ibrahim dan penganiayaan ke atas Umi Hafilda. Ini adalah bukti Al-Quran di dalamnya bahawa saya tidak boleh berbohong dan hukumannya amat berat dari Allah SWT sekiranya saya berbohong, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya Umi Hafilda binti Ali Haji Ali ingin melafazkan sumpah laknat wallahi wa billahi wa tallahi bahawasanya apa yang saya laporkan kepada Ayahanda Dr. Mahathir pada 30 Jun 1997 adalah berdasarkan atas apa yang saya pergi mengintip, atas apa yang saya nampak dan atas apa yang saya telah rakamkan, dan ia adalah cerita benar sama sekali, dan sekiranya saya berbohong biar Allah laknat saya. Sebut sahaja nama Umi Hafilda. Sebenarnya rentetan kisah tragedi politik tanah air di penghujung kurun ke-19 dan imej negara Malaysia telah jahanam gara-gara impian kotor Anwar Ibrahim dengan ledakan reformasi perjuangannya. Surat Umi Hafilda pada 5 Ogos 1997 setebal 22 muka surat itu pada mulanya dipandang sepi oleh Dr. Mahathir, dan kerana surat itu juga adik kesayangan Azmin itu ditangkap polis dan dibawa ke Bukit Aman pada 17 Ogos 1997. Malam tu kami 5 beradik berkumpul. Azmin je tak ada. Semua ada. Kak Long, Kak Lang, Azman, Azwan dan saya. Kita berkumpul dekat rumah Nolia sampai pukul 3 pagi. Kita bincang macam mana kita nak buat. Sebab melibatkan seorang tokoh yang cukup berpengaruh. Seorang tokoh yang dianggap alim. Seorang tokoh yang dianggap ulama yang very Islamic. Tetapi hakikatnya natijahnya adalah seorang yang cukup najis dan hina. Kebetulan dalam keluarga saya yang bongsu. Yang lain semua agak takut sedikit, dan macam kakak-kakak saya kata, kita semua ada suami, kita ada anak. Kalau kena tangkap macam mana? Kita bincang dulu adik-beradik dan kita mencadangkan supaya surat dihantar kepada PM. Sejak itu, kehidupan Umi Hafilda berubah. Beliau ditangkap, didera dan diberi tekanan oleh pihak berkuasa, walaupun membuat dakwaan yang benar tentang abangnya sendiri. Surat saya yang Dr. Mahathir dah buang dalam tong sampah. Dr. Mahathir sendiri kata saya perempuan gila dan bodoh. Surat saya yang diharamkan oleh Ketua Polis Negara tiba-tiba muncul dalam buku 50 dalil mengapa Anwar tidak boleh jadi Perdana Menteri. Inilah saya kata kuasa Allah, subhanallah, masya Allah. Bila Allah kata kun fayakun, jadi maka jadilah. Bila surat saya keluar dalam buku 50 dalil dan dimasukkan dalam beg perwakilan UMNO, berapa dekat 1,600 orang di PWTC masa itu ada Perhimpunan Agung UMNO, maka berlakulah satu ledakan Hiroshima yang tak boleh dikontrol, tak boleh dikawal lagi. Masa tu Azmin dah mengelupur sebab najis dengan tahi dia dah dihidu satu Malaysia. Semua perwakilan UMNO mula bercakap. Kalau setahun sebelum tu apa saja Anwar cakap, Dr. Mahathir kata yes, 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 yes. Tiba-tiba lepas tahun, Dr. Mahathir terdetik dekat hati dia. Kenapa surat yang dia dah buang, kenapa surat yang dia dah haramkan muncul semula. Daripada buku itu terserlah segala salah laku moral Anwar, Syamsidar dan Azmin. Segalanya bermula ketika Umi Hafilda ke rumah abangnya Azmin dan berjumpa dengan pembantu rumah, Kak Atun, yang merungut perihal rasa jelik dan jijik, lantas membuka rahsia bahawa Syamsidar mempunyai kekasih yang tidak lain ialah Anwar Ibrahim. Dan sebagai adik kepada Azmin, dia selalu singgah atau bermalam di rumah Azmin, dan peluang tersebut digunakan untuk mengesahkan apa yang diperkatakan oleh Kak Atun, si pembantu rumah. Bila cerita Anwar Ibrahim ini timbul, orang suka nak percaya. Saya sendiri tak percaya. Tetapi ia dikejutkan dari seorang pembantu rumah yang bernama Atun. Kita tak akan jangka seorang pembantu rumah atau seorang driver boleh memberi satu sumbangan yang besar kepada kepimpinan negara. Segalanya ternyata benar seperti didakwa Kak Atun apabila Umi Hafilda sendiri mencuri dengar perbualan di antara Anwar dan Syamsidar di corong telefon. Hati siapa yang tidak tersentap apabila mendengar sendiri rengekan sepasang kekasih bermadu asmara melepaskan rindu dendam walaupun hanya di talian.
Tiba-tiba Allah itu hantar lagi bukti. Azizan Abu Bakar yang bekas pemandu Anwar yang telah diliwat 17 kali itu tiba-tiba datang mencari saya di pejabat saya di Danau Kota. Saya masih ingat kata-kata Azizan masa dia datang cari saya. Dia kata, "Mi, tolonglah aku, Mi. Aku dah tak sanggup dah. Aku ibarat keluar mulut buaya, aku masuk mulut naga. Aku dah tak mau makan duit haram." Saya kata, "Apa yang kau maksudkan, Zan?" Dia kata, "Kau tahu tak, aku kena tibai dengan Anwar 17 kali. Aku dah tak sanggup makan duit haram. Tapi otak saya tak boleh terima. Pemikiran saya tak boleh terima." Saya kata, "Zan, walaupun kau bersumpah laknat, aku tak boleh terima. Cuma kita ketepikan isu ni dulu. Aku nak dengar cerita pasal kakak ipar aku, Syamsidah." Jadi saya tanya kepada Azizan, sejauh mana cerita Kak Tun. Tetapi bila Azizan mengesahkan kejadian tu, dia tepuk dah dia kata, "Aku yang bawa kakak ipar kau buat kerja tak senonoh." Bila Azizan mengesahkan, dia kata, "Yes, aku yang hantar ke Tivoli Villa. Aku yang menyaksikan segala-galanya." Saya rasa elemen-elemen kebenaran ada. Saya masih ingat Azizan dia kata, "Okey, kalau kau tak percaya tak apa. Setiap hari Rabu selepas kabinet meeting pukul 5.30, aku yang pergi ambil perempuan tu. Aku yang akan hantar ke Bangsa Shopping Complex. Dan Nala Karupan, Tokyo Judi Magnum akan datang ambil Syamsidah." So dia lukiskan dekat A4 paper bagaimana pertemuan dan modus operandi itu berlaku. Jadi saya kata bagi memastikan kesihatan, why not kita pergi mengintip. Saya kata kalau ada pertemuan Anwar dengan Syamsidah, pukul 5 kau mesti telefon aku, kau buat kata goreng pisang dah habis. That is our code, secret code. So kalau kau kata goreng pisang dah habis, maknanya I have to rush to Bangsa. Dan berlakulah satu tarikh yang tak dapat saya lupakan, iaitu 30 Jun 1997. Mula-mula dalam 5.20 tu Azizan turunkan Syamsidah dekat pintu depan. Tepat pukul 5.30 petang, kereta Nala Karupan, kereta Daimler WBV 37 mula menyusur masuk dekat belakang shopping complex. Saya dah menggigil. That means apa yang diperkatakan oleh driver ada depan saya. Tetapi Syamsidah lari, lompat masuk dalam kereta Nala. Dan jelas dalam kereta itu ada Anwar Ibrahim. Saya dah terketar-ketar tapi saya rakamkan dalam kamera video saya. Seluruh keluarga Umi Hafildah terperanjat, sedih, tertekan dan berasa terhina dengan perbuatan keji insan munafik Anwar Ibrahim. Tetapi apakah daya mereka untuk menyelamatkan Azmin kerana pengaruh Anwar yang sedang mendaki puncak kuasa begitu kuat? Kata, apa jadi pun inilah hakikatnya. Aku dah hantar surat ke Dr. Mahathir. Kalau aku bersalah, aku minta dibawa dekat mahkamah. Kalau aku memfitnah, fitnah jenayah, aku boleh dipenjarakan 7 tahun. Tapi tak apalah, itu kalau aku fitnah lah. Tapi aku nak berita ni dibongkar, saya kata. Umi Hafildah juga tidak akan lupa sampai bila-bila bagaimana abangnya datang membawa wang ratusan ribu dan kontrak niaga dengan nilai jutaan ringgit sebagai habuan sogokan agar menarik balik warkah keramat setebal 22 muka surat kepada Dr. Mahathir serta mengaku diupah oleh musuh politik Anwar dalam UMNO. So bila Azmin dia pujuk cara baik, saya tak nak. Dia kata bodoh, orang nak bagi kaya tak nak, orang nak bagi senang. Kau tengok betapa senangnya aku. Bos aku boleh bagi aku 200 juta. Kau cakap berapa juta kau boleh bagi kat aku, habuk pun tak ada, dia marah. Dia dah start marah, Saya masih ingat kata-kata Azmin masih terngiang dekat telinga saya. Dia kata, "I'm giving you 48 hours from now, you will face the consequences." Ini kata-kata Azmin. Umi Hafildah tidak mungkin dapat lupa bagaimana dia ditahan secara tidak berperi kemanusiaan, dibawa ke lokap, diseksa, diasak habis-habisan serta dimalukan di khalayak ramai secara terbuka sewaktu dibawa ke pejabatnya di Danau Kota setapak Kuala Lumpur, juga menerusi media yang dipergunakan Anwar. Lepas tu saya nampak lagi kereta radio car. A few radio car start masuk dan saya menggigil. Dalam sejarah hidup saya tak pernah dicari polis. Saya tak pernah diburu polis sebab saya tak pernah buat kriminal. I'm not a criminal. Saya tak rompak bank, saya tak bunuh orang, saya tak buat apa-apa jenayah. Kenapa saya perlu ditangkap? Bismillahirrahmanirrahim. Di sinilah satu sejarah hitam telah berlaku dalam hidup saya dalam menegakkan kebenaran tentang
isu kedajalan Anwar Ibrahim, di mana Anwar dengan rakusnya telah sanggup menyalahgunakan kuasa, menghantar lebih 50 polis untuk datang ke rumah ini untuk mencekup saya. Saya nak dia saman saya dengan statement ni sebab saya kenal siapa Anwar Ibrahim. Masa dalam penderaan tu pun memang saya rasa zalim lah. 9 keluar, 7 masuk, 7 keluar, 6 masuk. Macam filem Mat Salleh yang kita tengok dalam filem. Macam mana orang ni dera dekat meja bulat kan. Kita tengah-tengah, lepas tu jantan semua muka garang-garang, torture you macam fobia lah, the trauma yang paling dahsyat lah kan. Jadi bila dia gunakan kuasa veto dia kata, okey, kau jangan cakap banyak, kita akan sumbat kau dekat lokap Jalan Travers, kita akan sumbat seramai yang mungkin dengan pelacur, dengan penagih dadah, dalam sel 10-15 orang baru kau sedar untuk nasib kau. Jadi masa itulah saya terus tercelepuk, terus nak hampir pengsan, kerana dalam sejarah hidup saya tak pernah dihina sehina itu, nak disumbat dengan orang-orang yang hina dalam lokap yang kotor, busuk dan najis kan. Jadi saya tulis balik apa yang Anwar minta tu, saya tulis dengan tulisan tangan saya ya. Jadi bila Anwar dapat je apa yang saya tulis, dia berlari pergi jumpa Dr. Mahathir. This is where dia berjaya menipu Dr. Mahathir. Dia kata, tengok ni, perempuan gila ni Datuk Seri. Dia ni syok kat saya lama dah. Saya tak layan. Sebab tu dia buat fitnah dekat saya. Malam tadi Datuk Seri dia mai rumah saya. Dia minta ampun, dia melutut dekat isteri saya. Ni bukti dia Datuk Seri. Ni Datuk Seri tengok, ni tulisan tangan dia. Dia tak cerita dekat Dr. Mahathir dia cekup saya. Dia tak cerita dia torture saya. Tapi dia punya penipu putar alam Dajjal nombor 1 ni, dia kata ini tulisan tangan dia. Jika sekiranya pendedahan dan pembongkaran perilaku seks songsang ini hanya dianggap fitnah dan cerita mitos politik yang akhirnya menambah biak generasi liberal Malaysia, sama-sama kita tanggung akibatnya, bahawa akan tiba ketika nanti generasi muda penyambung zuriat kita menunding 10 jari, meletakkan segala kesalahan dan kepayahan yang bakal mereka harungi tepat ke muka kita. Malah, pembebasan Anwar Ibrahim yang diharap ramai akan merubah keadaan, rupanya semakin teruk. Skandal demi skandal dipaparkan di media. Malah, Anwar Ibrahim semakin berani hingga sanggup membentaruhkan nama Allah sebagai umpan merebut kuasa. Jika benar Anwar adalah manusia yang bersih dan bebas daripada salah laku seks, maka janganlah bimbang atau runsing untuk menafikan segala dakwaan secara lantang dan berdepan. Sudah cukup dengan dosa yang belum berbasuh. Kita tidak mampu membiarkan keturunan kita terus-menerus terpalit dengan perlakuan keji dan songsang Anwar Ibrahim. Kita tidak sekali-kali boleh merelakan semua kebiadaban yang telah terjadi dan terus berlaku dengan hanya mengeluh atas segala peristiwa yang turut mengubah senario politik dan perpecahan bangsa di tanah air kita yang tercinta. Kebahagiaan sebuah keluarga punah. Keharmonian nusa dan bangsa telah musnah. Baliklah ke pangkal jalan, sedarlah ke diri, bertaubat pada Allah dan berhentilah pada kumpulan tu. Kawan-kawan dia pun banyak dah berhenti kan, dah sedar diri. Kalau boleh dia pun macam tu, barulah dia balik. Kalau tidak, saya mati pun janganlah tengok, tak ada makna dah. Saya hidup lagi pun dia tak mau tengok. Jadi dah mati baru nak tengok, tak payahlah.